Okey, kita tengok hari ni masing-masing dah ada soalan. Okey, bersama ya. Harap saya rasa apa saya cakap ni. Okey, semoga semua dah ada. Okey, soalan dan jawapan. Kita semak pada bahagian A. Kalau kata ada apa-apa soalan, sila turn on microphone dan tanya soalan. Okey, so kita lihat kepada bahagian A. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan pemikiran computational? Okey, saya tanya soalan, siapa yang dah jawab tolong jawab ya. Okey, nombor 1 apa jawapan dia? Nombor 1. Wafika, Dia, Azrul, siapa lagi saya perasan tadi? Apa jawapan dia? Ada yang masuk kan? Okey, apa jawapan nombor 1? B. B. Menggunakan konsep asas komputer bagi menyelesaikan masalah. Yang lain-lain, Azrul pun B. Menggunakan konsep asas komputer bagi menyelesaikan masalah. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan pemikiran computational? Okey. Menggunakan konsep asas komputer bagi menyelesaikan masalah. Okey, nombor 1. Okey, pemikiran computational ialah okey, betul. Nombor 1. Okey, nombor 1 B. Okey, kita lihat kepada nombor 2. Okey, seorang ketua pelancong ingin memuatkan seramai 43 orang pelancong dalam beberapa buah van. Beliau akan mempraktikkan teknik menyelesaikan masalah dalam pemikiran computational. Susun mengikut urutan yang betul. Okey, nombor 2 apa? Tolong ni boleh tak? Saya nak awak jawab guna voice. Tak apalah. Okey, nombor 2 apa jawapan dia? Azrul, Wafika, Dia? Nombor 2. Okey, nombor 2. Kita tengok yang pertama sekali kita mesti gunakan teknik leraian. Awak boleh tengok kepada buku teks. Okey, selepas teknik leraian kita akan buat teknik pengecaman corak. Okey, maksudnya pengecaman corak kita asingkan. Okey. Dan kemudian peniskalaan, mana yang penting dan mana yang tidak penting. Okey. Dan akhir sekali ialah pengitlakan. Kita buat satu bentuk formula ataupun satu bentuk pemudah cara. So nombor 2 ialah A. Okey. Okey, nombor 2 ialah A. Okey, kita lihat kepada nombor 3. Okey, Encik Fairuz perlu menyusun 114 buah buku terpakai dalam 3 kotak. Okey, nombor 3 apa jawapan dia? Nombor 3. Okey, awak tengok. Okey, dia nak susun. Okey, dia nak susun di sini ada. Okey, sini nak susun 11 buah buku terpakai. Okey, dalam 3 buah kotak yang sama. Yang sama apa? Yang sama saiz dan juga jumlah buku. Okey, dalam setiap kotak mesti sama. Cuma dia alami kesukaran untuk menyusun. Jadi apa teknik? Okey, di sini apa teknik pemikiran computational? A. Okey, yang lain? Wafika? Dia? Siapa lagi soalan? D. Okey, jawapannya ialah Wafika ada jawapan? Okey, jawapan dia ialah C. Okey, peniskalaan dan juga saya tak nampak. Okey, peniskalaan dan juga pengitlakan. Okey, kenapa peniskalaan dan pengitlakan? Okey, sebab untuk peniskalaan ini, yang ini dia perlu abaikan. Okey, selalunya kalau kita susun buku kita akan buat apa?
Kalau kita selalu susun buku, kita akan tengok daripada tajuk, kemudian saiz buku, besar kecil kan. Okey, tapi yang ni kita kena abaikan. Okey. Okey, kita kena abaikan benda-benda yang tak penting. Okey. Benda yang penting ialah cukupkan jumlah yang sama. Kita tak perlu tengok kepada warna, kita tak tengok kepada jenis dia, kita tak perlu tengok kepada besar ataupun kecil sebuah buku. Yang penting mesti masuk dalam satu kotak. Okey, untuk pengitlakan, okey, bila kita dah abaikan, okey, kemudian kita buat itlak, kita buat formula. Okey, 114, okey, bahagi dengan 3, so sebuah buku dapat berapa? Okey, itu cara dia untuk nombor 3. Okey, nombor 4. Kita tengok nombor 4. Okey, antara berikut yang manakah mengandungi pengecaman corak? A, B, C atau D? 4, A, B, C atau D? Semua rumah ada pintu, rumah saya mempunyai 3 pintu, rumah saya mempunyai 5 buah bilik, belakang rumah saya ada sebuah kolam. Okey, A. Okey, betul. 4 ialah A. Okey, kenapa 4 ialah A? Sebab dia kata semua rumah ada pintu. B, C, D dia cerita tentang rumah saya. Okey, ni rumah saya. Okey, so jawapan dia ialah nombor 4. Okey, kita tengok kepada soalan nombor 5. Okey, Aswin akan ke Paris pada hujung bulan ini, jadi dia membuat carian dalam laman sesawang untuk menempah bilik hotel. Semasa carian tersebut, Aswin mengalami kesukaran untuk membuat pilihan kerana terdapat pelbagai tawaran yang menarik. Okey, so apa aspek yang boleh ditinggalkan? A, B, C atau D? Nombor 5. Okey, jawapan A. Okey, good, A. Sebab, okey, nama hotel. Okey, jenis hotel kita perlu tengok. Okey, hotel ni hotel yang macam mana? Studio ke? Hotel 5 bintang ke? 3 bintang ke? Harga bilik pun kita kena tengok mengikut bajet kita. Okey, jarak hotel dengan lokasi pun kita perlu tengok. Okey, nama hotel kita boleh abaikan. Okey. Yang keenam. Okey, antara berikut yang manakah tidak benar mengenai sistem asas 10? Nombor 6 apa jawapan dia? Tidak benar. Okey, sistem asas 10. Azrul jawab D. Yang lain? Wafikah, Dia, seorang lagi siapa ya? Tak ada 3 orang je hari ni ya. Okey. So nombor 6 jawapan dia ialah Wafikah. Okey. Nombor 7 jawapan dia nombor 6 jawapan dia ialah C. Kenapa C? Sistem asas 10 ni kita guna setiap hari. Okey, kita cakap berapa harga ni? RM20. Itu adalah sistem asas 10. Komputer hanya mengguna sistem asas 2. Okey, sistem asas 2. 0 dan juga 1. Ini yang komputer guna. Sistem asas 10, okey, ada 10 digit. Okey, 0, 1 hingga 9. Okey, ini pilihan digitnya dan kita gunakan setiap hari. Tapi untuk komputer dia hanya guna sistem asas 2 sahaja. Okey. Okey, kita lihat nombor 7. Okey, nombor 7 apa jawapan dia? Nombor 7 dah buat belum? Nombor 7 jawapannya apa? C. Okey, C. Wafika kata C. Azwal dan Dia? Nombor 7 apa jawapan?
Okey, C Okey, betul. Nombor 7 ialah C. Macam mana kita nak kira, semua tahu kan? Okey. Kita guna konsep 1 tambah 1 sama dengan 1 kosong. 1 tambah kosong sama dengan 1. Kosong tambah 1 sama dengan 1. Lagi apa lagi? Ada lagi tak? Ada 3 kan? 1 tambah 1. Okey, 1 kosong tambah 1 sama dengan 1. Awak gunakan konsep yang ini. Okey, jadi awak akan dapat C. Ataupun kalau saya tunjukkan 1 kosong kosong 1 1 kosong 1 1 tambah dengan kosong 1 kosong 1 kosong 1 1 kosong. Okey, 1. Kita naik. Okey, kita naik lagi. Kita naik lagi. Okey, ni jawapan dia 1 1 1 1. Okey. Dan yang ini selepas 1 1 1 1 ni kita kena pecahkan jadi 2 4 1. Okey, ini 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5, 2 kuasa 6, 2 kuasa 7. Kita ambil yang nilai 1 on ni sahaja, kemudian kita tambahkan. Okey. So, nombor 8. Apa jawapan dia? Nombor 8 antara berikut yang manakah betul padanan antara nombor perpuluhan dan nombor perduaan? Okey. Yang ini sama je konsep dia. Okey, nombor 8 awak cek. Okey, jawapannya ialah C. Betul? Wafika C. Okey, yang lain? Okey, awak cek sahaja. Okey, 147 bahagi 2. Okey, berapa bahagi 2? 73. Katakan, ini balance 1 bahagi 2, berapa? 32. Betul? 36. Okey, 36 balance 1 bahagi 2, 18. Balance kosong bahagi 2, kosong dapat 9. Okey, bahagi 2, 8 bahagi 2, 4, dapat 1. Bahagi 2, 2, kosong bahagi 2. 1, kosong bahagi 2, kosong 1. So ini kita tengok 1, kita tengok daripada bawah ke atas. Okey, dapat tak 1 kosong kosong? Okey, 1 kosong kosong tak dapat. Jadi awak boleh cek pula B, C ataupun D. Okey. Nombor 8 awak cek A, B, C atau D. Okey, nombor 9. Ciri utama pseudocode. Apa ciri utama pseudocode? Langkah algoritma ditulis secara terperinci menggunakan bahasa Melayu, ditulis mewakili ayat yang ringkas dan padat, disusun dan atur dalam perenggan, dan langkah algoritma diwakili simbol grafik yang sesuai. Okey, D lagi. Azwar kata D, yang lain? Wafika? Dia? Okey, D. Okey, kita tengok ciri utama pseudocode. Pseudocode apa? Pseudocode adalah cabang kepada algoritma. Ada dua, okey, algoritma. Okey, ialah satu ialah pseudocode dan satu ialah carta alif. Okey, kemudian kalau kata menggunakan ayat bahasa Melayu, ini selalu kita guna dalam algoritma. Okey, mewakili dengan ayat-ayat ringkas yang padat. Ini baru betul. Okey, yang ini, okey. Susah, tak nampak Okey, yang ini baru betul mewakili pseudocode. Okey, kalau yang ini disusun atur dalam perenggan, ini bukan algoritma. Ini adalah okey, ini tidak. Langkah algoritma diwakili simbol grafik. Ini ialah carta alif. So, jawapannya ialah B. Nombor 9 B. Okey. Nombor 10. Okey, nombor 10 apa jawapan dia? Nombor 10 apa jawapan dia? Kita ada
Okey, jika umur, okey, good. B ya. Okey, jika umur less than 20, setkan ditolak. Ini adalah set tindakan. Kita panggil sebagai set tindakan. Okey, kemudian jika tidak diterima, ini juga adalah set tindakan. Okey, ada dua jenis set tindakan, maka jawapannya ialah B. Kalau dia kata jika umur less than 20, setkan ditolak. Jika tidak tamat, itu kita panggil sebagai pilihan tunggal. Tetapi untuk yang ini adalah dewi pilihan. Okey. Okey, nombor 11. Menunjukkan carta alif bagi touch and go. Okey, so jawapannya apa? Kita tengok yang ini ada satu. Okey, sentuhkan touch and go. Satu set tindakan. Dua set tindakan. So, jawapan dia ialah dewi pilihan. Ada satu, ni A, ini B. Ada dua set tindakan, maka dia ialah dewi pilihan. Okey, kalau tak faham, tak jelas, tolong respon voice. Takut saya terlepas pandang pada awak punya chat. Okey, nombor 12. Satu set kod arahan mengarahkan komputer untuk selesaikan sesuatu tugas dipanggil sebagai. Nombor 12 apa? A. Okey, Wafika jawab A. Dia dan juga Azrul. Satu set kod arahan. Okey, mengarahkan komputer untuk menyelesaikan tugasan dipanggil sebagai apa dia? Azrul B. Okey, dia. Dia apa dia? B kod. Okey, satu set kod arahan ialah C atau cara komputer. Kalau pengekodan, pengekodan tu kita yang mengekod. Okey, manakala pengatur cara komputer, kita sebagai pengatur caraan. Tapi kalau soalan ini dia minta satu set kod arahan ataupun kod segmen, itu ialah atur cara komputer. So jawapan dia ialah C. Pengekodan, kalau B ni pengekodan, kita yang mengekod, kita yang melaksanakan pengekodan lain Maksudnya kita buat, kita type. Okey. So jawapan dia adalah C, atur cara komputer. Okey, nombor 13. Baru belajar. Yang tidak benar. Apa dia? Nombor 13. Nombor 13. Yang tidak benar apa dia? Yang manakah tidak benar? HTML ialah singkatan bagi Hypertext Markup Language. HTML digunakan untuk membina laman sesawang. HTML terdiri daripada beberapa kod arahan yang pendek dan mudah. Hanya ditulis dengan menggunakan perisian. Okay, so jawapan dia apa? Tak ada. Okey. Ni betul. Hypertext Markup Language. Okey. Digunakan untuk membina laman sesawang juga betul. Okey, terdiri daripada beberapa kod arahan yang pendek dan mudah. Betul. Contoh, okey, HTML. Tutup dengan HTML. Ini yang kita kata kod arahan. Dia mudah sahaja. Dan yang terakhir ialah menggunakan aplikasi Notepad. Okey, kita banyak jenis. Kita boleh guna Notepad++. Kita boleh guna Sublime platform yang lain dan ada lagi yang kita boleh gunakan. So, HTML tidak hanya boleh digunakan menggunakan perisian aplikasi Notepad. So, nombor 13 jawapan dia ialah D. Okey, nombor 14. Paragraf heading yang manakah mempunyai teks yang terkecil? Heading 1, heading 3, heading 4 or heading 6?
Nombor 14. Okey. Good. Jawapan dia ialah D. Okey. Nombor 15, soalan yang terakhir untuk objektif. Okey, format image yang manakah lazim digunakan dalam kod arahan HTML? GIF, JPEG, TIFF or PNG? Fikah B, 1, 2, 4. Okey, yang lain? Azrul dan juga dia. Azrul B, 1, 2, 4. Okey, good. Okey, GIF kita tahu GIF ni adalah gambar animasi. Kecil sahaja saiz dia. Okey, JPEG yang selalu kita gunakan JPEG. Okey, TIFF dia file dia sangat besar. Selalunya kita guna untuk industri cetak. Okey, ini kita tak gunakan dalam HTML. Kalau nak guna dalam HTML mungkin boleh, tapi dia akan loading sangat lambat. Website tersebut akan jadi sangat perlahan. Okay? Dan PNG ni ialah image yang tanpa latar belakang. Maksudnya kita edit dia, contoh gambar awak kan. Gambar awak hanya ada body awak sahaja. Latar belakang tak ada. Itu kita panggil sebagai PNG. Okay? Okay, so 15 jawapannya ialah B. Okay, siapa dapat full mark? Boleh tulis markah awak kalau ada. Tulis je, tak ada masalah. Okay, 15 per 15 ke 5 per 15 ke tak ada masalah. Sebab ini adalah ulang kaji. Awak boleh refresh balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, Azwa dapat berapa? Azwa? Dia dapat berapa? Wafika dapat berapa? Okay, good. Wafika 11. Azrul? Dia? Okay, 11 dia. 8. Okay. Okay, 8 hingga 11 tu okay. Tak ada masalah. Cantik. Kalau nak skor lebih sepatutnya awak kena biasakan untuk cuba untuk dapat 13 per 15. Kita buang 2 markah sahaja untuk bahagian A ini. Okay, so yang paling penting ialah bahagian B. Sebab bahagian B kita ada, awak lihat di sini kita ada 15 markah. Okay, 55 markah. Ini yang paling markah, yang paling tinggi. Kalau bahagian A kita ada 15 markah, bahagian B kita ada 55 markah. Dan yang terakhir kita ada 30 markah. Okay, jadi kita tengok kepada bahagian B. Okey, definisi. Okey, pernyataan di bawah menerangkan situasi yang menggunakan teknik dalam pemikiran komputasional. Ini dia ada bagi situasi. Okey, untuk menjawab soalan, awak kena tengok ini adalah soalan kebat ni. Okey, awak kena tengok yang pertama bukan soalan kebat, dia tanya definisi. Okey, apa definisi komputer? Kalau kata definisi komputer, apa definisi komputer? Lepas tu awak tengok pula 2 markah. So dekat sini awak kena tulis. Okey, pemikiran komputasional. Okey, ialah tulis tak perlu, awak tak perlu buat bahasa Melayu, ayat bahasa Melayu. Awak cuma terus kepada persoalan dia. Okey. Dia tanya definisi, so awak terus tulis penyelesaian. Okey, masalah yang dicipta oleh manusia. Okey, ini selalunya kita bagi satu. Dekat sini kita bagi 1 markah. Okey, berbantukan. Okey, oleh komputer atau manusia itu
sendiri atau kedua-duanya. Okey, yang ini penuh, yang ini satu, penuh yang ini dua, baru awak akan dapat 2 markah penuh. Kalau awak tulis sahaja penyelesaian masalah yang dicipta, kalau awak tulis sahaja penyelesaian masalah yang dicipta oleh manusia, 1 markah. Kalau awak tulis berbantukan oleh komputer atau manusia itu sendiri atau kedua-duanya, okey, baru kita akan bagi 2 markah penuh. Okey. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, okey, dia kata berdasarkan pernyataan di atas, apakah teknik asas, okey, teknik asas yang pertama, okey, perlu Puan Sabrina gunakan. Ingat, soalan tanyakan berdasarkan kepada pernyataan. Okey, so apa jawapan? Semua dah jawab belum soalan 1A? Apa jawapan dia? Awak kena tengok kepada teknik pernyataan tersebut. Okey, apa yang dia dah buat dan apa yang perlu dia selesaikan untuk masalah tersebut. Tak ada jawapan. Okey, untuk yang ini, kalau awak tengok di sini, okey. Dia kata pilihan yang ada ialah set buku cerita. Bahasa Inggeris, set alat tulis lengkap, bertema boboi, set pakaian tidur. Itu yang pertama. Okey, dia dah buat, yang ini dia dah buat teknik leraian. Okey, dia dah pilih ke mana-mana yang dia nak bagi. Tapi ada satu aspek penting yang dia inginkan, okey, iaitu, okey, mesti bawah 100 dan juga boleh beri manfaat. Okey. Jadi oleh sebab itu, bila dia dah lakukan teknik leraian, okey, dia perlu laksanakan teknik peniskalaan. Okey, awak tulis sahaja peniskalaan. Okey, jawapannya, okey, baru kita boleh bagi 1 markah. Tak perlu awak lihat kepada markah ni, okey, markah hanya 1 sahaja, jadi awak tak perlu nak huraikan, tak perlu. Awak hanya tulis jawapan ini sahaja, peniskalaan. Jadi kita akan bagi 1 markah. Tak ada masalah untuk awak nak tulis panjang-panjang, cuma dia akan membazir masa. Okey, tetapi bila awak nak tulis panjang-panjang, pastikan dia punya jawapan tu ada peniskalaan. Dan lagi satu, kalau awak tulis panjang-panjang, peniskalaan awak ni dah betul ni. Kalau saya nak bagi apa? Okey, yang ini peniskalaan awak ni betul. Tetapi huraian awak, mana tak nampak, okey. Okey, huraian awak salah. Peniskalaan betul, huraian awak salah, maka jawapannya akan jadi salah. Tak dapat markah. Jadi seeloknya kalau dia minta awak lihat kepada, kita kata awak lihat kepada ini, okey, markah yang ini. 1 markah maksudnya dia, lepas tu dia tanya apakah. Apakah ni maksudnya soalan dia nak soalan jawapan secara terus, jawab sahaja peniskalaan. Lainlah kalau dia tulis kat sini jelaskan. Kalau jelaskan baru awak kena huraikan. Okey, ni untuk soalan pertama. Okey, kita lihat soalan kedua. Okey, soalan kedua pula, PQRS adalah teknik kepada pemikiran komputasional. Dia dah bagi jawapan. Dan dia kata di sini, okey, selalu kadang-kadang latihan ada yang tak alert. Okey, dia kata di sini padangkan teknik ini dengan menulis PQR atau S. Okey, jadi dalam kotak awak ni, awak hanya perlu tulis PQ atau S. Okey, soalan nombor 2, teknik yang menganalisis dan mengenal pasti kesamaan atau ciri yang sama untuk masalah yang kecil. Okey, ini jawapan dia ialah Q. Okey, tapi kalau ada yang suka menulis, dia rajin tulis, okey, kemudian dia tulis
pengecaman corak. Okey, betul kan? Pengecaman corak betul jawapan dia. Q pun betul jawapan dia. Tetapi, okey, pengeksa hanya akan bagi markah kepada yang tulis Q sahaja. Siapa yang tulis pengecaman corak ni, kita bagi salah. Okey, jadi sebab itu awak kena alert. Kalau dia minta tulis P, Q, R atau S, maka awak kena tulis Q, P, Q, R atau S sahaja. Jangan tulis ayat yang ini. Ayat yang ini walaupun sebenarnya betul, tetapi pemeksa akan tetap bagi salah. Okey. B, okey, kita tengok teknik yang melibatkan pembinaan model seperti peraturan bagi masalah yang diselesaikan. Okey, yang ini kata kunci dia ialah pembinaan model. Bila pembinaan model, okey, dalam pemikiran komputasional yang kita dah belajar, okey, jawapan dia ialah okey, pemikiran komputasional ASK tingkatan 1 awak hanya belajar 4 sahaja. Tetapi kita banyak lagi jenis-jenis pemikiran komputasional. Ada lebih daripada 8 pemikiran komputasional. Okey, yang akhir sekali teknik yang meninggalkan aspek kurang penting dan fokus kepada aspek penting. Okey, kita jawab P, peniskalaan. Okey, jelas setakat ni? Ada soalan tak? Rafika, Azrul, Dia? Ada soalan? Tak ada soalan? Okey. Kita terus kepada soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 pula. Tandakan, okey, bagi aspek penting dan pangkal bagi aspek tidak penting dalam penjagaan alam sekitar. Okey, jawapan dia ini ialah betul, ini ialah betul dan ini ialah salah. Okey, dapat 3 markah. Kita tengok pula kepada pelajar yang tidak tahu untuk menjawab atau dia main teka sahaja. Okey, dalam soalan ni, okey, tandakan betul atau salah. Semua soalan mesti ada soalan betul ataupun soalan salah. Takkan ada soalan yang semua betul ataupun semua salah. Jadi, kalau awak main teka macam ni, okey, secara automatik semua salah. Kalau awak main teka, salah. Okey, secara automatik semua ini akan salah. Markah diberi ialah kosong. Okey, sebab apa? Okey, sebab kedua-dua ini, okey, kita anggap sebagai, okey, murid meneka jawapan. Okey, so tak layak untuk dapat markah penuh. Walaupun okey, yang pertama dan yang kedua ini betul. Okey, jelas Jadi dekat sini awak kena hati-hati. Okey, so soalan yang keempat. Okey, setiap masalah dapat diselesaikan dengan menggunakan teknik pemikiran komputasional. Okey, Anissa memuat naik gambar melancongnya ke Instagram. Okey, terangkan langkah-langkah yang dilakukan oleh Anissa menggunakan teknik lelayan. Okey, yang ini selalu kalau awak ada Insta ke, awak ada media sosial ke dan awak suka untuk upload gambar, okey, awak mesti tahu untuk gunakan teknik lelayan. Okey, sebab dia soalan adalah berdasarkan kepada yang ini. Okey, Anisah ni, kalau awak jawab soalan berdasarkan kepada pengetahuan awak, okey, yang awak belajar hafalan awak, maka jawapan akan salah. Jadi yang ini awak kena, jawapan awak kena kita kata jawapan awak kena berkaitan dengan soalan. Okey, so nombor 1 selalunya kita akan pilih apa? Kalau kita nak upload gambar, kita akan memilih apa? Fail yang kecil. Gambar yang kecil. Okey, kalau gambar yang besar mungkin apa? Akan jadi apa? Okey, hanker dan sebagainya. Yang kedua, okey, memilih gambar yang apa? Yang cantik. Memilih gambar yang berbeza
Kita kata berbeza pergerakan ke berbeza apa? Memilih gambar yang terbaik. Okey. Memilih gambar yang berbeza latar belakang sebagai contoh lah. Okey. Untuk jawapan kebat, okey, ini jawapan yang pertama, ini jawapan kedua. Dan selalunya kalau dekat skema kami, okey, rubric kami akan ada tulis mana, okey, mana-mana jawapan yang berkenaan. Okey, so selagi jawapan awak ini logik, boleh diterima, maka kita boleh bagi markah. Kalau tidak, okey, kalau tak ada mana-mana yang berkenaan, okey, jawapannya tidak sama, jadi awak akan dapat kosong markah. Tetapi pastikan jawapan awak ini mesti berkait dengan, okey, Instagram dan mesti berkait dengan masalah. Muat naik gambar ke Instagram. Okey? Okey, itu yang keempat. Okey, yang kelima, ni pun sama. Okey, menulis P, Q, R atau S. Okey, tak boleh tulis nilai yang ini, tak boleh. Kena tulis P, Q atau S. So, saya bagi jawapan tulis di sini. Okey, okey, ni R, P, sorry. Okey. Kita bagi Q dan juga P. Okey. Itu soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 6. Pun sama, okey, menulis A, B atau C. Jangan tulis 101101. Yang ini jangan. Pastikan awak tulis A, B dan juga C. Okey, so jawapan dia di sini ialah C, A, B. Sebelum tu saya nak tanya, ingat lagi kan cara untuk tukarkan nombor perduaan kepada nombor persepuluhan? Nombor persepuluhan kepada nombor perduaan, ingat lagi tak? Ingat ya? Okey. Kalau ingat tak ada masalah. Okey, nombor 7. Okey, nombor 7 ni, awak tengok kepada markah, 2 markah. Okey, so kalau 2 markah, 1 markah untuk jalan kira dan 1 lagi markah untuk jawapan. Okey, so yang ini tunjukkan langkah pengiraan bagi menukarkan nombor perduaan. Okey, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Okey, yang ini kita tahu. Kemudian kita ada 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5, 2 kuasa 6, 2 kuasa 7, 2 kuasa 8. So awak bolehlah buat kotak kat sini. Okey, untuk asingkan. Okey, so 2 kuasa 8 sama dengan berapa? So dekat sini kita tambahkan saja terus, okey, untuk yang on sahaja. Ni on, ni on, ni on, ni on. Okey, 2 kuasa 8 sama dengan berapa? 2, 5, 6. Kemudian 2 kuasa 5, 32. 2 kuasa 3, 8. 2 kuasa 2, 4. 2 kuasa 0, 1. So, sama dengan 2, 5, 6, tambah 32, tambah 8, tambah 4, tambah 1. 2, 5, 6 tambah 4 sama dengan 2, 6, 0 tambah 40, 300 sama dengan 300, 1 asas 10. Okey. Okey, lagi satu. Sila biasakan okey untuk tulis asas. Asas 10. Kalau soalan macam ni, dia dah statekan nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. So kalau yang ini tak tulis 10 pun tak ada masalah. Sebab kita dah tahu ini untuk nombor perpuluhan. Tetapi dalam kebanyakan soalan, mungkin dia tidak tunjukkan pun nombor perduaan ataupun nombor perpuluhan. Jadi selalunya kalau kita tulis contoh, okey, 56 asas 10. Okey, dengan atau 56. Kalau awak tak tulis asas 10,
Okey, yang ini akan salah. Yang ini akan betul. Jadi sia-sia sahaja. Mungkin awak hanya dapat pada markah jalan kira. Untuk markah jawapan awak tak akan dapat. Jadi biasakan untuk tulis di hujung ialah per 10. Okey. Okey, itu yang pertama. Okey, kemudian seterusnya. Ini pun sama. Okey, hitung 2 markah. 1 jalan kira. Okey, yang kedua jalan kira 1 markah. Yang kedua ialah jawapan. Okey, 011 011 01 tambah dengan yang ini ingat selalu pelajar tulis daripada depan. Jadi dia akan salah. So kalau yang nombor 2 ni awak tulis daripada belakang. 0 1 0 1 1. So 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1. Okey, ini awak dapat jawapan awak. Okey. Sebelah sini. Okey. Sorry. Sebelah sini ialah 1 markah. So tulislah di sini 1 0 0 0 0 1 1 1. Okey, ini dapat 1 markah. So total ialah 2 markah. Okey. Itu nombor 8. Okey, nombor 9. Okay, untuk nombor 9 ni, ni bukan soalan yang saya buat tau. Ini soalan daripada sekolah lain saya ambil. Okey. Padankan penyertaan dengan jawapan. Okey, sebenarnya dalam soalan yang kita bina, okey dah tak ada dah nak buat padankan penyertaan macam ni. Selalunya masih ada dia bagi yang ini A, B, C, D. Kita kat ujung ni kita kena padankan dengan huruf sahaja A, B, C, D. Tetapi yang ni dia tak buat. So yang ini jawapannya ialah saya buat je lah Okey, singkatan kod ASCII. Okey, ini kod ASCII digunakan untuk mewakili askara. Okey, mempunyai 128. Kod ASCII ialah 1 set kod piawai. Okey. Okey, ini untuk yang ke-9. Soalan yang ni agak tricky sikit. Okey, awak kena baca betul-betul. Okey, kalau tidak akan salah. Jawapan dia 2 markah. Maksudnya di sini satu soalan 0.5 markah. Okey, nombor 10. Okey, kita lengkapkan. Nombor perduaan. Ni dia dah bagi jawapan sebenarnya. Sistem asas 10. So di sini ialah sistem asas 2. Tapi boleh juga kalau ada student tulis ialah nombor binary. Tapi selalunya kita akan pilih sistem asas 2. Okey, digunakan oleh komputer untuk menyimpan data. Nombor perpuluhan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, digunakan oleh manusia dalam kehidupan seharian. Sekejap ya dek. Okey, kita lihat di sini lengkapkan turutan nombor. Okey, ni pun 2 markah. So jumlah ada 0.5 markah, 0.5 markah, 0.5 markah, 0.5 markah. Okey, kita lihat di sini. Okey, 2 ialah 0, 1, 0 asas 2. 3 ialah 0, 1, 1 asas 2. Okey, 5 ialah 1, 0, 1 asas 2. 6 ialah 1, 1, 0 asas 2. Nak ingat dia senang saja. Okey, 4, 2, 1. Ni total semua 7. Kalau 2, sini 1, 0, 0. Okey, kalau 3, sini 1, 0. Okey, ni nombor. Okey, yang ini ialah 2 asas 10. Yang ini 3 asas 10. Itu je cara yang paling mudah untuk awak dapat 2 markah. Okey, tak perlu tunjukkan jalan kerja untuk di sini. Okey, awak tunjuk sahaja jawapan terus. Okey, seterusnya yang ini.
Okey, untuk ini tandakan. Okey, dan juga yang ini. Jangan awak tulis. Okey, katakan yang ini ialah proses, salah kan? Okey, kita tanda yang ini. Jangan awak tulis salah. Kalau awak tulis salah yang ini, jawapan awak akan jadi salah. So, dia kata bila dia kata tandakan, jadi kita perlu tandakan dengan simbol. Kalau kita tandakan dengan betul ataupun salah, jawapan kita akan jadi salah. Jadi, ia adalah sangat sia-sia. Okey, so pilihan. Okey, betul. Penyambung. Okey, betul. Ingat yang ini hanya tulis simbol sahaja, jangan tulis yang ini. Kalau dia kata tuliskan, betul bagi maksud yang betul, dan salah bagi maksud yang salah, dia tulis ayat, maka kita kena tulis ayat. Okey, yang ini ingat, okey, kena tulis simbol sahaja. Yang ini maksud dia tulis simbol sahaja. Untuk soalan yang ini. Okey, itu soalan nombor 12. Okey, soalan nombor 13. Okey, jadual berikut merupakan catat alih bagi menentukan status kualiti untuk setiap buah apple. Okey, jenis struktur kawalan yang digunakan. Okey, ini sepatutnya kena sampai sini ni. Okey. Satu, kita ada set tindakan. Okey. Yang pertama, okey, satu. Kemudian kita ada set tindakan yang kedua. So, ini adalah dewi pilihan. Okey, satu markah sahaja. Dia minta kita nyatakan. So, kita terus nyatakan struktur kawalan dewi pilihan. Okey, dua jenis struktur kawalan yang lain ialah satu, ialah tunggal. Okey, dua ialah multi pilihan. Okey. Ada satu soalan, mana saya nak tunjuk ya. Okey, contoh saya bagi, ini untuk contoh. Okey, contoh kan. Mana tak nampak lah. Okey, macam katakan awak tak faham dewi pilihan, ni saya buat contoh ya. Okey, katakan awak tak ingat ini adalah dewi pilihan, jadi awak tak pasti sama ada dewi pilihan ataupun tunggal. Jadi jawapan awak ialah dewi pilihan, okey, dan tunggal. Okey, so bila awak jawab dewi pilihan dan tunggal, maka jawapan awak akan salah. Tapi kalau awak tulis, katakan dewi pilihan atau tunggal. Okey, jawapan awak ini mungkin kita boleh ambil jawapan yang pertama. Okey, dewi pilihan. Okey, tapi seelok-eloknya kalau dia kata nyatakan satu, okey, nak selamat, awak tulis satu sahaja. Kalau yang ini nasib-nasib lah. Kalau kata pemirsa itu baik hati, dia nak bagi makan dewi pilihan, dapat. Kalau tidak, awak tak dapat makan. Tapi kalau awak tulis dan ni, okey, dan kan, awak tulis dan yang ini, automatik jawapan awak akan salah. Ni in case contoh soalan yang memang awak tak ingat langsung, awak confused, nak selamat, awak tak tahu mana yang betul. Okey, dua-dua pun awak tak yakin. So, awak perlu tulis atau nak selamat, awak tulis atau. Okey, sekejap adik. Sekejap. Okey, itu yang pertama. Okey. Nah. Sekejap Nah, ambil ni dik. Okey, itu yang pertama. Okey, kita soalan last sebelum berhenti. Okey, 14. Encik ABC adalah sejenis struktur kawalan pilihan. Okey, A pilihan tunggal, B dewi pilihan dan C pelbagai pilihan. Okey, Encik Aminah merupakan seorang pengurus. Dia akan mengelaskan pekerjanya berdasarkan kepada 5 grade jawatan bagi memudahkan pemberian bonus
pekerja. Kita tengok kat sini mengelaskan pekerjanya, okey, berdasarkan 5 grade jawatan. Jadi bila dia kata mengelaskan pekerja untuk bagi bonus. Jadi kita tahu kalau kata grade A, okey, pilihan dia bonus berapa. Okey, kalau B bonus berapa, kalau C berapa bonus, kalau D berapa. Okey, kalau E berapa. Dekat sini kita dah tengok pilihannya lebih daripada 1, lebih daripada 2. Okey, sebab ada C, D, E. So jawapan dia adalah C. Okey, pelbagai pilihan. Okey, yang ini yang kedua, setiap ahli yang membayar yuran penuh sahaja akan menerima kupon. Dia kata sini, yang bayar yuran penuh sahaja akan terima kupon. Yang tak bayar yuran kita tak tahu terima ataupun tidak. Okey, dia tak dia bagi tahu yang tak bayar apa, maksudnya yang tak bayar tu terus sistemnya tamat. Okey, jadi ini jawapan dia ialah A. 1 markah, 1 markah. Okey. So yang kita bincang sehingga 14. Soalan 14. Soalan 15 kita akan sambung minggu hadapan. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan? Okey, setakat ni ada apa-apa soalan tak? Okey, Wafika, Azra dengan Dia, setakat ni ada apa-apa soalan? Tak ada. Faham tak? Okey ya. So soalan nombor 1 tak ada masalah. Bahagian A tak ada masalah sebab bahagian A dia adalah soalan straightforward, ABC. Kalau kata awak tak tahu, awak boleh kita kata main dadu. Ataupun saya percaya daripada sekolah rendah, kita cikgu-cikgu dah ajar teknik menjawab soalan kan. Cuma untuk soalan subjektif, okey, pemarkahan, sistem pemarkahan untuk ASK adalah lebih kita kata lebih detail berbanding sistem pemeriksaan kertas sains. Okey, jadi awak kena ingat kalau dia minta benar atau salah, awak tulis benar atau salah. Kadang-kadang dia tulis palsu, benar atau palsu. Kalau kata palsu tetapi awak tulis salah, jawapan minta awak tulis palsu, awak tulis salah, itu pun tetap kita akan bagi salah. Jadi dekat situ awak kena hati-hati, kena baca soalan betul kehendak soalan. Kalau tidak dia akan makan diri kita. Maksudnya sepatutnya awak boleh skor, tapi bila jawab soalan, okey, awak tengok awak tak dapat seperti yang awak nak. Padahal awak rasa soalan tu senang. Itu semua disebabkan oleh teknik untuk kita menjawab soalan itu salah. Okay. So kita tamatkan untuk hari ini. Kalau ada apa-apa soalan awak boleh PM saya dan cuba selesaikan, siapkan sehingga tajuk yang terakhir. Okay, mungkin minggu depan saya akan bincangkan untuk bahagian C. Kemudian jika ada masa lebih kita akan tengok kepada bahagian B semula. Okay? Okay, itu sahaja kelas. Ada soalan? Kalau tak ada soalan kita boleh berhenti sekarang. Ada soalan? Tak ada soalan ya? Okay. Assalamualaikum. Okay, boleh left. Masing-masing boleh left group.